kita nak dalam hidup ni, biarpun kita dimatikan saat muda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diangkat roh penuh kemuliaan macam amalnya sudah begitu tua. Takutnya dalam usia tua, muslimat dirahmati Allah, tetapi amal kita terlalu muda. Jadi salah ke kalau Allah campak nur iman hidayah pada usia tua? Langsung sikit pun tidak salah. Sebab itu 2 minggu lepas di TV Al-Hijrah mereka minta tajuk yang kami kupas dalam Assalamualaikum pagi hari adalah sesalan di akhirat. Muslimat, paling dahsyat punya penyesalan adalah menyesal ketika di akhirat. Jadi saat di dunia ni kita menyesal, ustazah, kalaulah boleh patah balik ke belakang, kalaulah saya boleh muda balik, kalaulah saya boleh pilih nak masuk universiti kos apa. Muslimat, ramai orang bercakap demikian. Saya kata tak boleh berkalau-kalau dengan apa yang telah berlaku di belakang kita. Tetapi muslimat dirahmati Allah, kalau kita malas, jawapannya sampai bila kita tak bertemu dengan rajin? Tu kalau yang elok. Jadi maksud, kalau kita masih lagi bertangguh-tangguh untuk mengejar maghfirah, pengampunan Allah, kitalah manusia yang paling rugi. Kita tak lagi menyesal di dunia, tapi tempat penyesalan yang paling rugi itulah di akhirat Allah. Jadi elakkan menyesal di akhirat. Walaupun banyak Quran ceritakan. Apa yang Quran ceritakan? Kat akhirat tu nanti orang semuanya akan menyesal. Sama ada dia orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia orang beriman. Dah macam mana pula orang beriman pun boleh kufur, boleh menyesal di akhirat, ustazah? Ustazah kata gambarkan begini, hari anugerah anak-anak kita dapat keputusan UPSR. Yang dapat 6A diraikan, yang dapat 5A diraikan, muslimat. Tetapi yang 5A tu jauh di sudut hati, dia kata insya-Allah dapat sekolah bagus juga ni. Tapi kalau dengar cakap mak dulu, kalau buat tuition juga bahasa Melayu, sebab kita rasa macam A lah bahasa Melayu ni selalu senang je. Contoh, dia 5A tu dah diangkat sebagai pelajar cemerlang sekolah. Dibariskan juga di hadapan. Dia dah hebat, dah bagus dah, muslimat. Tapi ada penyesalan. Kenapa tak dapat 6A? Oh, 6A rupanya hadiahnya lebih besar. Dia ke syurga juga, orang beriman ini, muslimat dirahmati Allah. Tetapi kalau boleh balik ke dunia, begini rupanya balasan syurga yang seluas langit dan bumi. Aku nak patah balik untuk memperindah lagi amalan aku. Maka muslimat, semua kita akan menyesal. Tapi pastikan penyesalan itu bermula di dunia, supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi. Isi kandungan yang pertamanya hubungan rapat dengan Allah, yang kedua taat Allah dan Rasul. Jadi hablum minallah. First kali kita nak tengok COVID mencanak naik semula. Berapa ramai yang carut mencarut, yang caci mencaci, yang cela mencela, muslimat. Adakah ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan mahar menuju syurga yang utama adalah qaulun ma'ruf, bercakaplah kamu yang baik-baik. Bila kita menggunakan lisan untuk bercakap yang baik, akan terhenti segala kejahatan yang dilakukan oleh lisan. Yang satu ketika di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi pernah keluarkan lidahnya yang mulia. Hanya kerana ini berapa ramai orang dinerakakan oleh Allah. Muslimat, perasan tak kita dalam keadaan kita bercakap tentang orang lain, kita menambah-nambah dosa akan lisan kita. Bukan saja mulut kita yang berbisa, tetapi share daripada jari kita, klik sana klik sini. Inilah fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat. Justru muslimat dirahmati Allah mengajak ambil dari surah Ali Imran ayat 133. Saya nak highlight pagi ni adalah wasari'u, kalimah segeralah kamu. Kemudian surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu, berlumba-lumbalah kamu. Kepada mana nak cepat-cepat ni? Kepada mana nak berlumba-lumba ni? Dua ayat yang mesej Allah hantarkan hampir serupa, itulah untuk mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah. Muslimat dirahmati Allah, bila kita sebut kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kita tak faham apa ayat. Kalau kita tengok sekali imbas, kita rasa faham dah tentang jannah. Ada kalimah jannah di situ kan? Bila kalimah jannah, muslimat, orang tengah bergaduh, marah macam mana pun biasakan. Kita sebut kalimah syurga ni letak di hadapan.
Sebab apa muslimat, bila kita menyebut kalimah syurga, orang terlupa akan neraka. Nikmatnya syurga muslimat dirahmati Allah yang Allah ceritakan dalam Quran tak macam yang mak-mak kita cerita. Siapa yang baik nanti akan masuk syurga. Syurga tu kamu nak apa semua dapat. Kita pun dah 2000 kali dah ulang. Faham sangat dah. Tapi Quran cerita, subhanallah muslimat dirahmati Allah, kan kita nak syurga tu sampai kita terlupa nak buat jahat. Siapakah orang yang demikian? Dia berakhir dengan kalimah muttaqin. Orang yang takwa. Saat dia di khalayak, takutnya hanya kepada Allah. Saat dia bersendirian, takutnya juga hanya kepada Allah. Muslimat, bila kita punya takwa, hati kita hanya takut. Apakah kata ulama' takut ni? Takut kita mati tak bawa persiapan. Kita rasa guni yang kita himpun, ni pahala sedekah aku ni pahala bina madrasah, ni pahala kita, macam-macam pahala kita buat. Tapi rupa-rupanya guni yang kita bawa tu bocor. Nak dipersembahkan kepada Allah sia-sia. Kerana apa? Kerana hati kita belum betul-betul takwa kepada Allah. Jatuhnya pandangan Allah bukan berapa banyak amal ibadah yang kamu buat, tapi jatuhnya pandangan Allah pada hati yang mendapat rahmat kasih sayang Allah. Muslimat dirahmati Allah, syurga yang kita harapkan ini diceritakan dalamnya, Masya Allah, sampai sahabat bila lisan Nabi SAW menyebut tentang syurga, terasa macam aku yang berada di dalamnya. Lupa terus akan perbuatan-perbuatan orang yang dihumban ke dalam neraka Allah.